Jadilah seorang yang sentiasa memperbaiki diri, memperbaiki fikiran dan amalan. Seorang yang positif sentiasa percaya kepada keupayaan dirinya sendiri dalam persaingan yang sihat di mana sahaja dalam kehidupan peribadi atau kerjaya. Saya, Profesor Dr. Durisha Idrus, Naib Presiden KPJ Healthcare University College. Having a slow start to your digital business? Unsure of your million-dollar ICT idea? Lacking the right assistance? Be part of an exciting ICT startup ecosystem through MSC Malaysia today and give your digital business a boost. Visit www.mscmalaysia.my. Let's accelerate your startup today. Anda bersama kami dalam Ekspresi. Saya Zulkifli Bujang dan juga Amar Yusof. Waktu sekarang 5.15 petang. Hai, selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Inilah dia stesen radio berita pertama Malaysia. Dan ini waktunya untuk kita bawakan kepada anda program Design. Baik, untuk petang ini kita bawakan tetamu kita yang merupakan pengasas The Resident Solution Sdn Bhd, iaitu Encik Ramesh Balakrishnan bersama-sama dengan kita waktu ini. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada Encik Ramesh. Apa khabar? Baik, terima kasih. Baiknya, dengan waktu yang ada ni, kita nak beramah mesra dengan Encik Ramesh yang boleh agaknya memberi sedikit panduan, pandangan tentang apa yang diusahakan oleh Cik Ramesh sendiri. The Resident Solution Sdn Bhd merupakan syarikat IT lah. Apa agaknya bidang yang diceburi sebenarnya? The Resident Solution sebenarnya adalah satu residential software tapi integrated software yang menghubungkan penghuni kondominium mewah dengan pejabat pengurusan, management office. Itu adalah satu portal yang membolehkan residents membuat a lot of things yang sekarang ni diorang buat secara manual. Dan adakah semestinya ianya kondominium mewah sahaja yang boleh guna sistem ini? Tidak, memang kondominium yang low end pun boleh pakai, tapi sekarang ni the demand dan expectations dia memang greater at higher end. Sebab apa, mereka memang nak continuous premium services, dan juga masalah macam issue of whether or not penghuni ada komputer dekat rumah, internet access semua dah tak ada masalah. So bila kita address high end condominiums, issues ni tak ada masalah, dan lagipun mereka ada adequate area fund untuk put aside for this kind of premium services. Okey, baik. Apa agaknya ciri-ciri yang ada di dalam portal tersebut yang boleh digunakan oleh penghuni dan juga pihak pengurusan? Okey, sekarang ni kalau sesiapa yang tinggal di condominium, you'll be surprised. In fact, many condominiums, even high-end condominiums sekarang ni, a lot of things diorang buat secara manual. Katakan sekarang ni saya nak check untuk statement saya, bill statement, I've got to walk down to my management office. Kalau saya nak buat booking, katakan function hall, more often than not saya kena call office, tanya whether available ke tak on that particular date. Kalau I still have to walk in, sebab apa form semua dekat management office. Tapi sekarang ni bukan sekadar booking dengan check bill, but a lot of other things. Sekarang ni penghuni residents boleh buat daripada mana-mana lokasi dan it's not confined to office hours. Kalau office hours sekarang ni, management office buka 9 pagi hingga pukul 5 petang. Kalau anda bekerja, there goes 5 days a week, cuma tinggal Sabtu saja. So sekarang ni kita bagi the convenience untuk penghuni, di mana mereka boleh buat semua yang mereka buat secara manual sekarang ni secara digital, memudahkan mereka. Kadang-kadang kita suruh pembantu rumah yang turun pergi ke pejabat pengurusan kan, lepas tu kadang-kadang salah pula, orang suruh buat lain pula dia buat kan. Jadi itu masalah yang selalu dihadapi. Jadi dengan ada capaian melalui portal ini, memudahkan kita berurusan langsung dengan pihak pengurusan. Baik, berapa banyak agaknya di Lembah Kelang ini syarikat-syarikat ataupun kawasan perumahan yang sudah memiliki, yang sudah menggunakan sistem ini? Setakat ni software kita saja, kita dah ada 4 property yang menggunakannya. Dan nak katakan market dia memang besar. Sebab sekarang ni macam Night Prime yang research menunjukkan untuk tahun 2014 there are 40,000 units in KL alone. 40,000 bukan bermaksud 40,000
property but units. Unit, okay. Units, there are 40,000 projected units by 2014. So kalau kita divide by, let's say purata 300 unit per property, atau kita ada lebih kurang 150 kondominium mewah di Lembah Kelang, KL saja. Okey. Baik. Tapi bagaimana dengan kerjasama ataupun capaian ke bank-bank contohnya? Sebab tadi Cik Ramesh kata ini adalah pembayaran secara dalam talian untuk pembayaran bil, utility dan sebagainya. Adakah syarikat Resident Solutions ini juga mempunyai link ataupun pautan ke laman bank untuk urusan sebegitu? Ya, memang ada. Kita ada payment gateway, di mana resident sekarang dia ada dua option. Mereka boleh melihat statement dia online. Selepas itu kalau mereka hendak, mereka boleh bayar online juga. Kita boleh connect ke, kita memang ada banyak options payment gateway. Kalau tidak, mereka boleh still walk down to the management office buat pembayaran. Okey, tapi adakah data-data kita itu selamat? Maksud saya di bank mungkin selamat, tapi di Resident Solutions portal itu adakah selamat? Ya, memang selamat. Okay. Sebab kita memang pakai secured SSL, dan bukan saja lagi payment gateway yang kita pakai tu, mereka memang ada sistem yang selamat untuk proses pembayaran. Macam mana Cik Ramesh boleh tercetusnya idea ni untuk buat satu portal ataupun satu aplikasi yang memudahkan penghuni kondominium mewah contohnya? Okey, ini masanya untuk kita duduk dekat rumah, goyang kaki, kita bayar bil. Sebab saya sendiri pun tinggal di kondominium. Saya pun memang melalui semua orang ketidakselesaan turun naik ke pejabat pengurusan. Ya. Dan sometimes bila kita Monday ke Friday, sebab saya dah banyak kali buat booking function hall semua ni. So memang susah kadang-kadang. Kita dah buat booking, lepas tu hari bekerja pula mereka akan suruh kita, kalau kita tak buat bayaran hari ni, kita akan buka balik kepada open back to the orang lain. So kita bekerja, kita cakap tunggu sampai Sabtu lah. Kadang-kadang dia orang kata tak boleh, kalau tak bayar hari ni kita akan buka. So a lot of this kind of things. So itu saya fikir will be so nice kalau kita ada satu platform di mana kita boleh buat sendiri, boleh check availability, tak payah nak call dia orang, tengok kalender real time. Kalau available, yang form yang selalu kita pick up dekat management office tu dah ada online. So kita fill up saja, submit, dan management office pula bila dia orang sampai kerja ke the next day ke apa, dia orang tengok tu, kalau semua okey, dia klik approve. Saya dapat balik email mengatakan okey, booking saya dah approve. Nak saya terus boleh buat bayaran online. So saya tak perlu pergi ke management office, dan saya boleh berada di mana-mana saja. Saya boleh berada bercuti di Australia, but I can still make a booking for the next week without walking into the management office. Okey. Adakah ianya diterjemahkan juga dalam bentuk aplikasi-aplikasi dalam telefon pintar? Sebab sekarang ini semua orang menggunakan telefon pintar, smartphone. Adakah ianya ada mempunyai ataupun dijadikan sebagai mobile aplikasi? Okey, sekarang ni kita ada mobile compatible version. That means bila tengok dalam smartphone, memang dia compatible for smartphone. But kita sekarang ni in the process of building a mobile app untuk Android dan iPhone dan sebagainya. Okey. Sudah berapa lama agaknya idea ini ataupun perancangan ini untuk membina satu perniagaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pengguna ataupun penduduk di apartmen mewah ini, sehingga tercetusnya ataupun sehingga jadinya program itu? Dari berapa lama agaknya masa yang diambil, dan bila agaknya ianya bermula? Ianya bermula 2 tahun lepas. So kami telah develop this for the last 2 years. Sebenarnya kalau nak betul-betul nak kata concentrate fully, kalau develop ni tak mengambil masa yang panjang begitu. Tapi bila saya bermula 2 tahun lepas, especially bila at the idea stage, bila saya kongsi my plan untuk build something like this with other kawan-kawan dan relatives yang tinggal di kondominium, saya dapat feedback yang sangat bagus, menggalakkan. Mereka kata kita pun memang menghadapi this sort of a problem, so it'll be so nice to have such a thing. So bila saya start masa tu, my idea was not validated. Saya tak tahu sama ada walaupun saya develop ni betul-betul akan be successful atau tidak. So masa tu saya tengah buat my core business is actually web designing. Okay. Saya tengah buat web design and all these things, and as part of that I was tengah develop this software. So that was the challenges masa tu, tak ada banyak resources, self-funded. So kita kena slowly, bila ada masa, concentrate sikit, develop sikit demi sikit, and it took about 2 years for us
untuk menghasilkan. Berapa orang yang terlibat sama dalam membina portal dan sistem tersebut? Masa kita bermula tu 2 orang. 2 orang saja. 2 orang saja because saya actually I'm a designer, web designer myself, and saya ada satu programmer, and so your front end tu saya akan design, and back end tu my programmer akan buat. So lepas tu yang tu masa peringkat awal, lepas tu kita ada 3 orang, 4 orang, so the team build up from there. Dan sekarang mungkin sudah besar keluarganya sebab memerlukan sales team juga kan? Ya, betul. Okey, apa cabarannya untuk mendapatkan syarikat-syarikat ataupun pemaju-pemaju perumahan ini untuk menggunakan aplikasi tersebut? Apa cabarannya? Pertama kali cabarannya adalah untuk menemui the right person. So sekarang ni the channel yang kita telah menjumpa dengan developer. Sekarang ni yang kita tengok yang efektif, platform yang channel yang efektif sekarang ni yang kita realize is that going through a property management company. So sekarang ni memang dah ada property management company yang sedang manage this. So bila kita pergi ke company sebegini, it's easy for us to open up the channel. Dia akan bukakan ni pintu dan okay, kita ada property ni kita tengah manage. Kita akan buat appointment untuk anda pergi present dekat sini. So bila kita pergi melalui channel begini, we find it a little bit menyenangkan untuk Mana lebih senang, sama ada syarikat pengurusan yang sedia ada itu ataupun dengan JMB yang sudah tertubuh? Sebab biasanya JMB ni diuruskan bersama dengan penduduk-penduduk. Betul. JMB is the best. Kalau kita dapat terus ke council, sebab dia orang yang decision makers. Property management company dia orang mengurus sahaja. Mengurus, dan dia orang punya kekuatan strength ialah dia orang boleh convince. Dia orang boleh refer, dia orang boleh bawa kita ke council tu. Tetapi the decision makers it is the JMB. At the end of the day, council members yang akan decide buat keputusan sama ada dia orang hendak atau tidak. So of course kita punya priority kalau kita boleh dapat terus ke council, memang itu yang paling efektif. Kalau boleh juga kita tanya tentang soal harganya yang dikenakan kepada syarikat-syarikat pengurusan rumah ni. Okey, sekarang yang kita pergi on a subscription base. Ada package-package-nya lah. Ada package. So package-nya bermula dari RM499 sebulan. With a little bit of customization fee dalam RM1,500 ke RM2,500. So di ni adalah on a subscription base. So property tu akan bayar on a monthly basis. So basically dia orang tak ada investment hardware ke software ke, tak ada apa. Kita boleh terus get started with a small subscription fee. And kita juga sekarang ni sebagai introductory offer, kita bagi mereka free trial also. 3 hingga 6 bulan. Percubaan percuma. So percubaan percuma, dia orang boleh cuba, dan kita confident selepas percubaan tu mereka memang akan menjadi comfortable dengan software. Baik, contoh, tapi mungkin bila ada yang menggunakan software ni, kita tak minta lah Encik Ramesh, tapi mungkin kadang-kadang kita tak tahu juga klien dia punya kehendak tu suka dipuaskan kadang-kadang. Adakah akan ada terma-terma yang mengatakan pulangan wang balik ke kepada pengguna yang tak puas hati? Macam mana? Ada? Ataupun sebarang jaminan? Sekarang kita tak ada pulangan balik, tapi kita bagi mereka yang trial offer. Cuba dulu. Kalau tak suka, kalau dia tak beri faedah, tak payah sambung. Tak payah sambung. Setakat ini berapa ramai penghuni kondominium seluruh Lembah Kelang yang setakat 4 pemaju ini menjadi klien kepada Encik Ramesh? Lebih kurang. Bermaksud units ke? Units kondominium yang menggunakan sistem ini. Yang kita saja untuk software kita ada 4 kondominium yang pakai. Seluruh kondominium. Seluruh kondominium. Okay. So sekarang ni yang bayaran yang dibuat ni bukan daripada resident. Resident percuma. Yang bayarnya adalah JMB ataupun yang syarikat pengurus apartmen tersebut. The council daripada property yang kita bayar maintenance fee setiap bulan tu. Yang ni digunakan balik oleh council tu untuk maintenance apa-apa, potong rumput semua ni kan. So daripada fund yang dia orang ada tu, dia akan bayar untuk subscription ni. So residents basically is percuma lah. Dia orang tak bayar apa-apa. Win-win situation lah. Win-win situation. Okey, baik Cik Ramesh, kita kembali selepas ini. Kita kemas kini berita dalam 5 utama 5.30 minit petang. Having a slow start to your digital business?
Unsure of your million-dollar ICT idea? Lacking the right assistance? Be part of an exciting ICT startup ecosystem through MSC Malaysia today and give your digital business a boost. Visit www.mscmalaysia.my. Let's accelerate your startup today. Berita Pantas, info berterusan bernama Radio 24, FM 107.5 di Johor dan FM 93.9 di Lembah Kelang. 5 utama 5.30 minit petang. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan menjalankan bancian di seluruh negara mengenai kerugian para petani akibat kerosakan tanaman padi berikutan musim kemarau kini. Bancian oleh Jabatan Pertanian dalam tempoh terdekat itu bertujuan mempertimbangkan bantuan kerajaan kepada para petani. Beberapa negara luar berminat untuk mempraktikkan indeks accountability yang dipelopori Jabatan Audit Negara setelah melihat keberkesanannya di negara ini. Negara-negara berkenaan berpendapat indeks accountability adalah satu petanda aras yang sangat sesuai untuk dipraktikkan di negara mereka dan diterima sebagai penunjuk prestasi utama. Laporan ekonomi, Robert Kwok, hartawan Malaysia yang berpenggalan di Hong Kong, kekal sebagai individu paling kaya di Malaysia dengan kekayaan 54.48 bilion ringgit berbanding 46.1 bilion ringgit tahun lepas. Ini diikuti ahli perniagaan T. Ananda Krishnan dan tokoh perbankan Public Bank Tan Sri Teh Hong Piao. Lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor catat prestasi memberangsangkan dari segi ketibaan penumpang antarabangsa tahun lepas apabila meningkat 7.9 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Tahun lalu, lapangan terbang itu menerima 137,000 penumpang antarabangsa berbanding sekitar 17,000 pada 2012. Dan lagi sekali laporan antarabangsa di Ukraine, pertempuran terbaru tercetus antara penunjuk perasaan yang bersenjata dengan polis anti rusuhan di Kiev. Keganasan itu menyebabkan sekurang-kurangnya seorang maut. Sekian 5 utama untuk waktu ini, teruskan mendengar bernama Radio 24 Berita Pantas, info berterusan. Having a slow start to your digital business? Unsure of your million-dollar ICT idea? Lacking the right assistance? Be part of an exciting ICT startup ecosystem through MSC Malaysia today and give your digital business a boost. Visit www.mscmalaysia.my. Let's accelerate your startup today. Bernama Radio 24 kembali semula dalam program Design. Anda juga boleh sebenarnya menghubungi kami di talian 0326927939 untuk bersama dengan tetamu kita petang ini, iaitu Encik Ramesh Balakrishnan, merupakan pengasas The Residence Solutions Sdn Bhd, yang merupakan syarikat yang mengeluarkan aplikasi menghubungkan penghuni di apartmen ataupun kondominium dengan syarikat pengurusan. Itu memudahkan bagi orang ramai untuk urusan yang tinggal di kondominium tersebut kan. Baik, dan saya pasti Cik Ramesh, untuk membangunkan aplikasi ataupun sistem ini secara dalam talian memerlukan dana yang besar, dan seperti kata Cik Ramesh tadi, bermula dengan 2 orang, bermula daripada peringkat ke peringkat sikit-sikit sebab kekangan dana. Berapa banyak yang diperlukan sebenarnya yang telah digunakan dilaburkan oleh syarikat Cik Ramesh? Dalam 2 tahun saya tak pasti berapa sebab sebenarnya core business dah web design. So kita buat yang tu, apa-apa revenue yang kita dapat daripada tu, kita dilaburkan sedikit. Yang laburan tu dari segi masa, bukan dari apa-apa finance, tapi masa yang kita allocate untuk develop di software. Okey, dengan dana-dana yang disediakan Zul di seluruh negara oleh pihak kerajaan sendiri, adakah Cik Ramesh ada memohon untuk meminjam dana ataupun meminta dana yang disediakan untuk pembangunan aplikasi sebegini? Ya, sekarang ni saya ada minta untuk mohon untuk dana. Tetapi selain daripada dana, saya juga telah bermanfaat terima assistance oleh program-program yang telah dianjurkan oleh government agencies.
seperti Cradle Fund, MDEC and so on. So program-program yang telah saya melibatkan diri ini memang telah membantu dalam proses yang kita development dan commercialization of software. Okay. Dengan perancangan untuk mengkomersialkan software ini, ada perancangan untuk mengembangkannya ke seluruh Malaysia ataupun Asia mungkin? Ya, betul. Memang kita ada perancangan yang tu. Starting off with Klang Valley, lepas tu kita nak branch out ke seluruh Malaysia dan juga luar negara. So sebelum kita sampai ke tahap itu, kita nak also menguatkan keyakinan dan juga team kita untuk ke sana. Berdasarkan pengetahuan Cik Ramesh, ada ataupun tidak di luar negara yang mereka juga mempunyai aplikasi yang semacam ini? Ada, memang ada. In fact 2 tahun lepas bila sebelum saya mula salah satu inspirasi yang saya dapat ni ialah kerana salah satu kondominium di KL, masa tu sebab saya buat web designing software kan, saya dapat satu request for proposal daripada satu kondominium yang mengatakan dia orang nak develop something similar. So bila saya berjumpa dengan dia orang berkata mereka telah buat satu research, tak ada software di Malaysia yang memang mereka acknowledge dekat macam US memang ada, tapi nak customize as per the requirements dekat sini, dia orang kata susah nak customize, tak banyak flexible, kekurangan and so on. So sebab tu dia orang masa tu nak develop sendiri. Saya submit proposal masa tu, tapi for some reason dia orang pun tak take off. Dia orang tak develop. So that was my inspiration actually. So saya tengok dia orang dah buat research, dah tengok memang tak ada masa tu perisian software dekat Malaysia. So why don't I develop? So that's when I got my inspiration. So I developed. After 2 years I went back to the same condominium 4 months ago. I pergi balik, I made an appointment, I tunjuk diorang saya ada satu software begini. Bila diorang tengok, diorang was quite excited. And then I told them, do you know that the idea was actually from you? And then they were also shocked, but they remember what they wanted before. Then I tunjuk diorang, at that time what you wanted was quite basic, tapi sekarang apa yang kita telah develop is much more complex. And they actually ditambah baik. Yeah. So they were actually my second client. Oh. So they became a client. They have actually signed a contract for 2 years. Okay. So that's how. So I think pada masa tu memang tak ada, dan sekarang ni pun memang tak ada kekurangan. Boleh dikatakan kekurangan. Okay. Tak ada flaw dalam sistem itu. Belum ada sebarang rungutan yang diterima daripada klien sebelum ini. Rungutan tak ada, tapi feedback memang ada. Mereka sekarang based on apa yang kita telah develop. Kadang-kadang klien bagi feedback, kalau kita ada function ni lagi bagus, boleh tak you add? So daripada feedback ni, daripada apa yang kita telah beri kepada mereka pada awalnya, sekarang kita telah add on a lot of other features based on client punya feedback. So dia kata, yang ni saya nak tukar sedikit macam ni, boleh tak? Sebab kita punya konsep memang kita boleh customize. Kita bukan off the shelf software yang kita bagi, sekarang kita dah develop, sekarang kita guna saja, kita ajar anda macam mana nak guna. Tak, kita punya strategi is that kita cakap kita dah build, tapi sekarang ni you let me know dekat kondominium anda macam mana anda berfungsi. Saya akan sekarang customize it according to how you function. Itu lebih baik sebab tak semua facilities yang ada sama dengan kondominium yang lain kan. Dan ada ataupun tidak wujudkan platform untuk menerusi portal tersebut, menghantar maklumat ke telefon bimbit menerusi SMS ataupun apa sahaja kaedahnya. Jadi dia macam blast SMS, email dan sebagainya. Ada. Kita memang ada. Sebab apa? Salah satu features dalam portal tu, macam management office boleh hantar dia boleh hantar post message kepada semua residents, satu melalui email. Kita ada lagi satu option, dia boleh also tick SMS. Of course kalau dia tick SMS tu, yang SMS charges tu dia orang kena bayar lah. Kalau 10 sen 15 sen untuk per SMS. So memang features tu memang ada. Dan kita juga ada another module which is security module. Sekarang ni sesiapa yang tinggal di kondominium, the main reason is security. Dia orang nak security for security reason. So kita bukan saja connect residents dengan management office, dia juga connect dengan security guard house. Bermakna anda boleh pre-register your guest. Katakan saya nak jumpa anda boleh pergi ke portal tu, register my car number, my IC, my contact number, whatever, submit.
Dan kita ada a function whereby after you register, I boleh dapat satu QR code. QR code is like macam barcode. Boleh hantar ke smartphone saya. Dan bila saya datang ke property anda, saya boleh flash saya punya smartphone tu dekat camera guard house tu. Automatically dia akan scan, dia tunjuk dekat profile tu, oh okay, Ramesh telah dah datang dah. Dah dijemput. Diorang terus tengok muka, okay betul memang sama. Buka pintu. Rumah blok ini, pintu ini, Yes, semua tahu. Semua tahu. Okay. So sekarang ni kebanyakan kondominium dia kat guard house tu dia orang ada logbook. Logbook tu dia orang tulis, dan it's actually no purpose. Kita tak boleh nak analysis visitor. Kita tak boleh nak track, okay 10 hari lepas pada waktu ni siapa yang hadir. Kita tak boleh nak flip through logbook. Betul. Tengok. Kita buku pun kadang-kadang hilang. Kadang-kadang hilang. Tak, tulisan pun kadang-kadang tak faham. Sebab kita suruh tetamu yang tulis sendiri nombor IC ke apa kan, kadang-kadang tak faham. Bila ada kes-kes tertentu, pihak polis nak buat pemeriksaan balik, dah payah. Betul. Kita ada pemanggil. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit. Siapa di talian tu? Saya Firdaus. Sorry. Cik Firdaus. Ya, Cik Firdaus. Okay, saya nak tanya sikit sebab sekarang ni zaman application tau. Okay, so dekat dalam komputer, dalam apa tu, handphone, ada banyak application yang free. Contoh dia My Taxi kan. So My Taxi kita klik sekali je kita boleh tahu taxi kat mana banyak, betul tak? Okay. Cuma kan, jadi adakah benda ni akan mengganggu software Encik? Sebab akan datang kita tak tahu budak-budak application ni dia lagi hebat ke, dan benda tu jadi percuma tanpa bayaran. Adakah ini akan mengganggu Encik akan datang? Saja nak tanya je lah. Okay, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Firdaus. Mr. Ramesh, ada ataupun tidak mungkin diceroboh ke, dihack oleh seseorang kan, yang dengki ke macam mana? Oh, okay. Ya, risk tu memang ada, bukan saja saya tetapi sesiapa yang online tu risk tu memang ada. Tetapi it's matter of how kita protect ourselves with better security lah. Okay. Bila kita bercerita tentang aplikasi dan juga keusahawanan, sekarang ini Cik Ramesh adalah entrepreneur. Ada atau tidak syarikat-syarikat lain yang mengadaptasi aplikasi ini dan menjadikan software mereka sendiri? Okay, aku nak beat Ramesh ni, so sistem dia dah diterima pakai oleh ramai orang, jom kita beat dia. Ada atau tidak sekarang ni? Sudah ada? Ada. Walaupun anda adalah pelopor. Ya, memang ada. Kita pun telah menganalisis semula yang ni. But to a certain extent kita bukan nak kata bangga apa, kita in certain ways, macam saya katakan tadi, security feature, kita memang ada security yang lain, yang kompetitor kita tak ada security feature. So in terms of certain features, kita boleh dikatakan higher in certain ways lah. And also kita sekarang ni kita position kita punya portal software ni bukan sebagai typical property management software ataupun billing software. Tidak. Kita sekarang ni positioning it as a lifestyle portal. Bermaksud bukan saja bayar bill, bukan saja buat booking, tetapi kita integrate macam doctor on call services. Nak panggil doktor tengah malam ada, nak doktor kita ada tie up dengan doktor bila anda boleh buat doctor on call services. Kita ada buat grocery shopping, online grocery shopping. Banyak lagi macam lifestyle portal yang kita integrate dalam sistem ni, to differentiate daripada normal software, billing software to billing, accounting software. Kita tidak position ourselves as a typical software. Menjadi satu software gaya hidup yang baru. Gaya hidup, ya. Software gaya hidup. Tapi adakah dengan adanya software Encik Ramesh ini, pihak pengurusan kondominium tertentu ini akan menaikkan charges perkhidmatan mereka? Sebab okey, kita sediakan perkhidmatan begini, bulan depan naik lagi RM20. Ada? Tidak. Sekarang ni mereka memang susah kalau mereka nak buat macam tu. Memang resident takkan agree. So memang dalam empat properties yang kita yang pakai sekarang ni, memang dia orang tak increase, tapi dia orang provide the solution as a value added to the residents. Sebab apa, even at the management office, dia memang memudahkan kerja mereka. Sekarang ni mereka buat report on a monthly basis. Berapa komplain yang mereka terima, apa status komplain, berapa yang dah resolve, berapa yang belum resolve, and all these things. Semua sekarang kebanyakan mereka secara manual. Diorang ada Excel sheet, diorang do this, macam booking yang terima, diorang ada Excel sheet. Lepas tu bila dah dekat dengan bayaran,
diorang ada macam reminders lah. Okay, hari ni kena call Ramesh untuk buat bayaran, dah so all these are manual. So sekarang dengan sistem kita, everything is automated. Kalau hari ni saya kena buat bayaran, sistem akan hantar reminder kepada saya yang hari ni kena buat bayaran, kalau tidak dia akan buka balik dekat public. So yang property manager ke executive tak perlu keep track ke follow dengan apa kerja-kerja manual begini. And also at the end of every month, bila diorang perlukan report untuk submit kepada council, the JMB, from what we understand, diorang selalu typically executive dia akan memasi 2 hingga 3 hari in total lah. Kalau satu bulan tu dia kerja dalam, kalau kita tambah semua hours yang dia kerja tu, 2 hingga 3 hari untuk generate all the reports yang dia perlu untuk submit ke ni. Tapi sekarang kita cakap tak perlu 2 hingga 3 hari, 5 minit cukup, klik apa button, semua report yang nak boleh print out terus. So kita also memudahkan mereka dan menjimatkan masa mereka. So that translates to savings. So sekarang masa yang 2-3 hari yang selalunya anda buat kerja-kerja manual sebegini, sekarang tak perlu, boleh concentrate on other important things. Okay. The system takes care of all the manual reporting and all the manual work, the tedious work yang selalu mereka buat. Okay. Daripada feedback yang didapati oleh pihak Cik Ramesh, selalunya penghuni-penghuni di kondominium di ibu kota ni, mereka inginkan perkhidmatan yang bagaimana selain daripada bayar bil, dapat reminder, security, apa lagi yang mereka mahukan dalam satu-satu program keselamatan ataupun software sebegini? Okay, daripada feedback yang kita terima, mereka juga mahukan, macam saya tinggal di satu area, saya nak tahu apa services yang terdapat di area saya. Kalau saya nak nearby, macam electrical contract, saya nak electrical contract, nak buat renovation, siapa yang nearby, gas supply, siapa yang nearby, what's around me. So kita ada juga yang kita createkan that sort of a thing dalam portal, di mana kita akan all the service providers, maksudnya service provider boleh mengiklankan perkhidmatan mereka di laman web Cik Ramesh juga. Betul. Okay. So kita juga bagi diskaun value added kepada mereka. Okay, daripada rumah kita ada, you boleh tahu siapa yang sekitar, siapa yang provide apa kind of services. So it's easy for them. In fact, daripada feedback yang kita terima daripada penghuni bila kita buat launch ni, mereka memang suka. Sebab apa? Kondominium mewah ni, mereka ni sangat tak nak, as much as possible, diorang tak nak even come to the management office. Diorang, it's a different kind of a group actually. So for them, memang diorang find it's very convenient. Saya tak perlu nak walk down to the management, saya boleh buat semua daripada rumah. So it memang serve rightly to this target audience. Okay. Tapi itu untuk yang duduk di kondominium lah. Tapi yang diuruskan oleh satu-satu pengurusan, ada kemungkinan atau tidak saya yang tinggal di kondominium yang manajemen saya tak nak pun benda-benda macam ni, tapi saya secara peribadinya nak. Adakah saya juga boleh mendaftarkan dengan Cik Ramesh, contohnya mungkin untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di kawasan persekitaran saya? Setakat ni belum lagi. Belum, dan susah juga. Sebab apa, sekarang ni kalau subscribe pun kita kena customizekan satu whole portal untuk anda, dari segi booking semua. Dan kita untuk buat semua ni, kita perlukan cooperation daripada pihak pengurusan office, macam mana facilities yang ada. So kita tak boleh nak cater ke individual, tapi kita boleh cater ke satu whole